Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bertemu kembali. Maaf sebab terlalu sibuk banyak kerja, jadi susahlah membuat video. Baik, kalau sebelum ni cikgu ada ajar macam mana cara untuk buat pendahuluan karangan. Jadi hari ini sambungan daripada video tersebut, cikgu akan ajar macam mana cara untuk buat perenggan isi pula. Sebenarnya dalam YouTube ada banyak perkongsian tentang cara membuat isi, perenggan isi ni. Ada perkongsian dari Cikgu Darwis, Cikgu Maya, banyak lagi lah. Tapi pelajar mungkin terlalu rajin, dia tunggu cikgu juga yang buat. Ni lagi macam simulcast ni. Ni. Okay. Dia tanya cikgu, hari tu ada buat video pendahuluan. Bolehkah minta ajar buat perenggan isi pula? Manja. Okay, dah apa? Okay, dalam perenggan isi ni ada 4 benda yang penting. Yang pertama mesti ada ayat topik. Yang kedua ada ayat huraian. Yang ketiga ada ayat contoh. Dan yang keempat ada ayat penegasan. Itu yang penting 4. Apapun teknik yang digunakan untuk menulis perenggan isi, keempat-empat perkara tadi itu mesti ada. Confirm ada. Yakin. Baik, mari kita lihat ayat topik. Okay, ini ayat yang mesti ada. Ayat topik ni istilah lain dia dipanggil ayat isi. Okay, isi yang akan kita kembangkan melalui ayat-ayat yang lain. Ayat topik ini terdiri daripada satu ayat yang ringkas, jelas dan padat. Seterusnya ayat huraian. Ayat huraian ni memerlukan teknik penyoalan 5W1S. Mesti pernah dengar. Kenapa, apa, siapa, bagaimana, kan? Yang seterusnya ayat contoh. Ayat contoh ni sekurang-kurangnya mesti ada satu lah dalam setiap perenggan isi. Contoh yang diberi mestilah sesuai dengan topik yang dibincangkan. Jangan orang cerita lain kau bagi benda lain. Sebelum cikgu terlupa, pastikan pelajar menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi ayat contoh. Misalnya, umpamanya, khususnya, seperti, macam tu. Akhir sekali ayat penegas. Ayat penegas ni merupakan kesimpulan kecil untuk menutup perenggan isi karangan kamu. Baik, cikgu akan ajar satu teknik untuk buat perenggan isi, iaitu teknik Ali makan buah kelapa untuk perut. Ali makan buah kelapa untuk perut. Kenapa Ali? Suka hatilah. Okay, jangan marah. Itu cara cikgu untuk ingat. Terpulang kepada kamu. Mau tukar Ali itu kepada Abu kah, Ayam kah, Anwar kah, nama cikgu. Bagus. Senang. Berkat. Baik, cikgu terangkan. Ali itu sebenarnya merujuk kepada soalan apa. Makan itu merujuk kepada mengapa. Buah itu merujuk kepada bagaimana. Kelapa merujuk kepada kesan. Untuk merujuk kepada ungkapan yang menarik. Perut merujuk kepada penegasan. Jadi itulah singkatan yang cikgu guna. Jadi supaya senang, Ali makan buah kelapa untuk perut. Baik, kita cuba jawab soalan ini. Cara-cara menjaga kesihatan diri. Okey, kita guna teknik tadi. Atau merujuk kepada soalan apa. Apa cara menjaga kesihatan diri? Cara menjaga kesihatan diri adalah dengan bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. M merujuk kepada mengapa. Dengan bersenam kita dapat mengeluarkan peluh. Seterusnya mengeluarkan toksik yang tidak baik dalam tubuh. B merujuk kepada soalan bagaimana. Bagaimana cara menjaga kesihatan diri? Okey. Melakukan senaman di taman rekreasi atau gimnasium. Contoh aktiviti yang dapat dilakukan termasuklah berjoging, berzumba atau senam aerobik. Senaman dilakukan pada masa terluang bersama keluarga atau rakan-rakan. Okey, ini bagaimana cara untuk kita jaga kesihatan diri. K merujuk kepada soalan kesan. Okey, apa kesan kita menjaga kesihatan diri? Okey. Kesannya kita dapat mengurangkan risiko individu untuk mendapat penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, obesiti atau lemak berlebihan. Atau kesannya
erat silaturahim dan dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. U. Merujuk kepada ungkapan yang menarik. Okey, cikgu pilih peribahasa. Ada banyak cara, tidak semestinya peribahasa. Kita boleh masukkan pepatah, ayat-ayat tokoh, kata-kata yang menarik lah yang dimasukkan. Tapi cikgu pilih di sini peribahasa yang sesuai dengan isu ataupun topik yang kita ceritakan di sini, iaitu tentang menjaga kesihatan. Jadi peribahasa dia, sambil menyelam minum air, cegah lebih baik daripada mengubati, ataupun badan cergas otak cerdas. P. Merujuk kepada penegasan. Okay, ayat penegasan dia, jelaslah bahawa bersenam merupakan antara cara untuk menyihatkan dan menjaga kesihatan diri. Okay, dalam ayat penegasan ini kita ambil balik ayat isi itu, kita masukkan isi untuk penutup dalam perenggan isi ini. Baik, apabila kita aplikasi teknik ini kepada bentuk penulisan perenggan, okay, cikgu baca. Antara cara yang signifikan untuk menjaga kesihatan diri termasuklah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Hal ini demikian kerana dengan bersenam kita akan dapat mengeluarkan peluh serta toksik yang tidak baik dalam tubuh badan kita. Seseorang individu boleh melakukan senaman di taman rekreasi atau gimnasium. Contoh aktiviti yang dapat dilakukan termasuklah berjoging, berzumba atau bersenam aerobik. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga boleh dilakukan bersama ahli keluarga atau rakan-rakan. Kesannya, bersenam dapat mengurangkan risiko individu untuk mendapat penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, obesiti atau lemak berlebihan. Selain dapat menyihatkan tubuh badan, kita dapat mengeratkan silaturahim dan dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Berkata pepatah, sambil menyelam minum air. Jelaslah bahawa bersenam merupakan antara cara untuk menyihatkan dan menjaga kesihatan diri. Nampak? Jadi, macam mana? Mudah kan? Okay, kalau pelajar tahu teknik ni, senang tukar terus kepada bentuk perenggan. Buat rangka dulu, jangan lupa. Satu lagi, pelajar perlu baca betul-betul soalan dan arahan yang diberi. Okay, contohnya seperti format bahasa Melayu SPM terkini. Okay, panjang karangan hendaklah dalam 300 hingga 500 patah perkataan saja. Jangan lebih. Jadi kalau rasa satu perenggan tu sudah panjang, kurangkan contoh, kurangkan bagian huraian. Contoh yang cikgu bagi ni pun sudah mencecah 100 patah perkataan. Baru satu isi. Belum lagi yang lain. Jadi pandai-pandailah kamu bahagi. Okay? Teknik ini boleh digunakan untuk semua peringkat. Sekolah rendah boleh, menengah bawah boleh, menengah atas pun boleh. Okay? Jangan risau. Sebelum cikgu habis, jangan lupa Ali makan buah kelapa untuk perut. Ali makan buah kelapa untuk perut. Terima kasih.